Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya ingin berkongsi tentang petua-petua menjaga kebersihan. Kebersihan terbagi kepada dua aspek iaitu kebersihan diri dan kebersihan rumah. Kebersihan juga dalam Islam merupakan sebahagian daripada iman. Jadinya, saya akan berkongsi tentang kebersihan diri dahulu. Kebersihan diri terdiri daripada 7 perkara. Yang pertama, memberus gigi selepas makan dan sebelum tidur. Tujuan memberus gigi adalah untuk mengekalkan kebersihan gigi serta mengelakkan rongga nafas berbau dan mengganggu orang lain. Kita haruslah menggosok gigi 2 kali sehari sekurang-kurangnya, iaitu selepas makan dan sebelum tidur. Kerana sebelum tidur merupakan bakteria beraktif untuk merosakkan gigi-gigi kita. Kita juga haruslah membersihkan gigi selama 2 minit dengan lembut tetapi teliti. Kita juga haruslah menukar berus gigi setiap kali 3 bulan sekali untuk mengekalkan kebersihan berus gigi. Yang kedua, mandi 2 kali sehari dan mencuci rambut. Kita haruslah mandi pada waktu pagi sebelum melakukan aktiviti ataupun pekerjaan lain. Yang kedua, kita juga haruslah mandi pada waktu petang. Yang maknanya kita mandi selepas kita melakukan aktiviti ataupun habis kerja. Mencuci rambut kita harus mencuci rambut 2 atau 3 kali seminggu. Jikalau kita mencuci rambut setiap hari, ia akan menyebabkan kulit kepala kita menjadi kering dan rambut menjadi rapuh. Yang ketiga, membasuh tangan dengan sabun. Kita haruslah mengamalkan 7 langkah mencuci tangan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Dalam pandemik COVID-19, kita lebih digalakkan kerap membasuh tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer bagi langkah penjagaan bagi membendung pandemik COVID-19. Yang keempat, bersihkan kuku. Kita haruslah menjaga kebersihan kuku selalu, iaitu dengan cara memotong kuku apabila kuku panjang. Kuku merupakan tempat kuman atau bakteria mempunyai potensi tinggi untuk mengemban pelbagai penyakit dalam badan kita. Kita haruslah membasuh tangan dengan betul supaya bagi memastikan kuku dibersihkan. Yang kelima, cuci kaki selepas keluar rumah. Penggunaan kasut pada kaki sepanjang hari boleh menyebabkan perkembangan bakteria dan menyebabkan bau. Bakteria yang terkumpul pada kasut akan menyebabkan bau kaki walaupun hanya digunakan sekejap. Kita haruslah membersihkan tapak kaki dengan kerap. Kita juga haruslah menjemur kasut tersebut di bawah sinaran cahaya matahari bagi membunuh kuman. Yang keenam, jaga kebersihan pakaian seharian. Kita janganlah memakai semula pakaian yang telah dipakai. Kita juga digalakkan memakai baju dan seluar yang telah dicuci dan dibersihkan serta berbau wangi. Kita juga haruslah membasuh pakaian dengan menggunakan deterjen dan mengeringkan di bawah sinaran matahari supaya bakteria atau kuman akan mati apabila terkena sinaran cahaya matahari. Yang ketujuh, rawat kulit, wajah dan perapian diri. Kita haruslah menjaga penampilan diri kita agar masyarakat selesa dengan kita dengan menggunakan produk-produk tertentu yang disahkan oleh KKM. Seterusnya, kebersihan rumah. Kebersihan rumah terbagi kepada 10 perkara. Yang pertama, bersihkan tempat tidur. Kita haruslah membersihkan tempat tidur dengan cara melipat selimut, membersihkan sekitar tempat tidur kita, dan kita juga boleh menggunakan
vacuum untuk membersihkan tempat tidur kita. Yang kedua, menyapu lantai. Kita digalakkan menyapu keseluruhan kawasan rumah. Kita juga haruslah menyapu pada bahagian ruangan yang sangat kecil, iaitu seperti contohnya di belakang almari, di belakang pintu dan lain-lain lagi. Yang ketiga, mengelap lantai. Kita haruslah mengelap lantai dengan menggunakan cecair pembersih agar lantai rumah kita kelihatan berkilat dan juga dapat membunuh kuman yang ada pada lantai. Yang keempat, menjaga kebersihan dapur. Kita haruslah rajin mencuci alatan dapur seperti pisau, piring dan sebagainya. Kita juga digalakkan selepas memasak dan atau makan, kita haruslah segera mencuci peralatan tersebut. Kita juga jangan membiarkan peralatan yang kotor ada di dalam siki. Hal ini akan menyebabkan keindahan dapur kita akan rosak dan juga menyebabkan kuman lebih aktif untuk membiak. Yang kelima, mencuci pakaian. Kita janganlah membiarkan pakaian kita menjadi lambakan sekiranya berlaku. Ini akan menyebabkan kuman atau bakteria akan membagi lebih cepat dan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kita juga disarankan membasuh baju pada setiap hari. Yang keenam, menyediakan tempat penyimpanan barang. Kita haruslah menguruskan barang-barang kita dengan sistematik agar memudahkan kita untuk mencari barang peribadi kita seperti kunci, buku dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan rumah kita kelihatan kemas dan bersih ceria. Yang ketujuh, mengasihkan sampah. Kita haruslah menjaga kebersihan rumah dengan mengasihkan sampah. Mengasihkan sampah mengikut jenis-jenisnya. Hal ini akan menyebabkan kita akan melahirkan keluarga yang sihat dan terhindar daripada pencemaran bau. Kita juga haruslah memanfaatkan sampah plastik untuk dibuat kraftangan seperti bekas pensel dan sebagainya. Yang ke-8, menyimpan kasut dan selipar secara teratur. Kita haruslah menyediakan rak kasut dan selipar bagi menyusun selipar kita agar kelihatan kemas. Hal ini akan mencegah kotoran pada kasut atau selipar terlekat pada bahagian rumah yang lain. Ini juga memastikan rumah kita sentiasa kemas. Yang ke-9, membersihkan alatan perabot. Kita haruslah mengelap alatan perabot yang ada di rumah kita seperti cermin, kerusi, meja dan sebagainya. Hal ini akan memastikan alatan perabot sentiasa kelihatan kemas. Yang ke-10, membersihkan alatan membersih. Kita haruslah membersihkan alatan membersih bagi mengelakkan alatan membersih tersebut menjadi rumah baru untuk kuman atau bakteria membiak. Alhamdulillah, jadi kesimpulannya daripada tips-tips yang saya kongsikan, kita haruslah menjaga kebersihan rumah dan diri kita. Dalam pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, kita sangat digalakkan untuk menjaga kebersihan bagi membendung pandemik COVID-19.